وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu dan kefahaman yang baik di dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari hukum izhar. Hukum izhar. Dan kita akan mempelajari 3 pecahan di dalam izhar. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari satu hukum yang pertama, ataupun hukum yang berkaitan tentang nun sakinah dan juga tanwin, ataupun nun mati dan tanwin. Yang pertama sekali adalah disebut dengan nama izhar. Bila kita kata izhar, asal perkataan izhar adalah bermaksud nyata dan jelas. Ya, izhar ni maksudnya adalah jelas dan nyata. Bila dia kata jelas dan nyata, bermaksud automatik daripada segi istilahnya mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa dengung pada huruf yang diizharkan. Maknanya bila kita kata nyata dan jelas, bermaksud daripada segi istilah tajwid, yakni dia tidak dengung, dia tidak berdengung. Izhar maksudnya jelas, jangan dibaca dengung walaupun sedikit. Okey. Huruf izhar ada 6, yakni yang disebut dengan nama izhar halqi. Huruf izhar ada 6, bermula daripada hamzah, ha, ghain, ain, kha dan juga ha. Ini yang disebut dengan nama izhar halqi. InsyaAllah kita akan pergi kepada nota kita yang berkaitan tentang izhar. Pertama sekali kita akan pergi kepada apakah itu maksud izhar. Maksud daripada segi bahasa adalah terang dan juga nyata. Maksud dari segi bahasa, bermaksudnya adalah yakni terang, nyata dan jelas. Bila maksud jelas, yakni daripada segi istilahnya bermaksud simple saja, mengeluarkan huruf hijaiyah tanpa dibaca dengung. Bermaksud tidak mendengungkan bacaan, tidak mendengungkan bacaan yang ada hukum izhar. Yang ada hukum izhar. Ini bermaksud daripada segi makna daripada segi izhar. Bermaksud yakni tidak dibaca, tidak mendengungkan bacaan. Tidak mendengungkan bacaan. Maksudnya tidak mendengungkan bacaan. Kalau kita dengungkan juga, dia sudah tidak dikira sebagai izhar. Tidak dikira sebagai izhar. Dia kena tidak mendengungkan bacaan. Okey, itu bab yang pertama. Baiklah. Izhar ini terbahagi kepada 3 pecahan. Terbahagi kepada 3 pecahan. Yang akan kita belajar pada hari ini adalah yang disebut dengan nama izhar halqi. Yang pertama sekali, pecahan yang pertama adalah izhar
halqi. Ini bab yang pertama. Okey, yang kedua apa dia? Yang pertama izhar halqi. Yang kedua izhar syafawi. Yang kedua izhar syafawi. Yang kedua izhar syafawi. Dan yang ketiga adalah izhar mutlaq. Yang ketiga adalah izhar mutlaq. Yang ketiga adalah izhar mutlaq. Ini ada 3 peringkat ataupun 3 jenis izhar yang akan kita pelajari pada hari ini insya-Allah. Yang pertama izhar halqi, yang kedua izhar syafawi, yang ketiga izhar mutlaq. Ada 3 jenis izhar yang akan kita tak apa, nanti saya tunjukkan. Kita tengok dalam nota dulu. Cuma ada dalam buku, cuma dia pecah ke belakang, dia pergi ke belakang. Dia dalam hukum mim sakinah. Dalam hukum mim sakinah ada. Tapi tak apa, saya dah ada. Nanti kita tunjukkan. Okey. Yang pertama sekali, kita akan mempelajari izhar halqi. Kita akan mempelajari izhar halqi dulu. Okey, kita tengok yang pertama. Huruf izhar ada 6 yang disebut dengan nama izhar halqi. Okey, kenapa disebut dengan nama izhar halqi? Kita tengok kepada nota kita tadi. Okey, baiklah. Hukum izhar dia kata ada 6, iaitu bermula daripada hamzah, ha, ghain, ain, kha dan ha. Ini semua adalah huruf halqi. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, huruf halqiyah, maka wajib diizharkan dan dinamakan dengan nama izhar halqi. Okey, kita lihat kat sini yang pertama sekali. Okey, kita pergi kepada bab yang pertama, yakni izhar halqi. Hukum yang pertama yakni izhar halqi. Okey, kita kena tahu apakah itu yang dimaksudkan dengan izhar halqi. Apakah yang dimaksudkan dengan izhar halqi? Izhar halqi ini adalah, izhar ni menjelaskan. Halqi ni maksudnya huruf-huruf yang ada padanya huruf halqi. Kalau kita belajar di dalam ilmu tajwid, biasanya kita akan tengok huruf halqi ni ada huruf halqi ni ada 6. Kalau kita lihat, ini bahagian rongga hidung kita, mulut kita. Okey, di sini leher kita. Okey, bermula daripada anak tekak sampai ke bahagian bawah. Sampai ke bahagian bawah. Halqi daripada mana? Halqi ni bermula daripada bahagian anak tekak sampai ke bahagian bawah. Yang ni disebut dengan nama halqi. Bermula daripada anak tekak sampai ke bahagian bawah. Yang ni disebut dengan nama apa? Dengan nama halqi. Halqi. Yang ni disebut dengan nama halqi. Okey, baiklah. Sekarang kita nak pergi kepada huruf-huruf halqi. Kita ulang kaji semula. Huruf halqi yang ini ada 6. Kita ulang kaji balik secara asasnya. Yang ini yang pertama sekali, huruf yang paling bawah keluar padanya adalah huruf ha dan juga hamzah. Ini huruf halqi. Di tengah-tengah bahagian yang boleh menyempit, bahagian yang boleh menyempit, yakni huruf ain dan juga huruf ha. Dan bahagian anak tekak, ni bahagian anak tekak ni keluar padanya huruf kha dan juga ghain. Jadi ada 6 huruf. Ada 6 huruf dinamakan huruf halqi, yakni huruf leher lah, huruf leher. Sekarang kita nak pergi kepada apakah yang dimaksudkan dengan
halqi, izhar halqi ni bermaksud apabila nun sakinah. Nun sakinah ni bermaksud apa? Nun sakinah ni bermaksud nun mati atau tanwin. Maksud tanwin ni apa? Tanwin baris atas, baris bawah ataupun baris hadapan. Bertemu dengan huruf halqi, yang 6 tadilah huruf halqi, salah satu daripadanya lah, bertemu dalam salah satu daripadanya, maka wajib dibaca jelas tanpa dengung. Tanpa dengung. Ini yang pertama. Ini maksudnya izhar halqi. Apabila nun sakinah, apa dia nun sakinah? Nun sakinah tu nun yang ada tanda matilah, ataupun tanwin, baris atas ke, baris bawah ke, baris hadapan ke, bertemu dengan huruf halqi, maka wajib dibaca jelas tanpa dengung. Okey. Di dalam Al-Quran, biasanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, tanda izhar ini sudah kita dapatkan ataupun sudah dimaklumkan atau diketahui. Tandanya macam mana? Tandanya kalau ada nun itu ada tanda mati, betul. Ataupun jika ada tanwinnya sama atas bawah, selari. Baris atas sama, baris bawah sama, baris hadapannya seperti mana 69. Yang ni bermaksud jika berjumpa lambang-lambang sebegini, maka dia dibaca izhar ataupun jelas. Jangan dengung. Dibaca jelas, jangan dengung. Ini bab yang pertama. Okey, kita lihat dalam buku kita. Dalam buku kita ataupun nota kita, kita ada contoh. Nampak Ini namanya izhar halqi. Kalau kita lihat, okey, nampak bila nun tadi dia ada tanda mati kat sini. Kita lihat nun tadi dia ada tanda mati. Contoh, watan, nun tadi ada tanda mati. Min, nun tadi ada tanda mati. Ataupun tanwin dia sama bentuknya. Sama bentuknya. Atas bawah sama. Kalau nun tadi ada tanda mati, jelas ada tanda mati. Ataupun tanwin tadi sama, atas sama, bawah sama, baris hadapannya begini, dipanggil tanwin 69, maka ketahuilah dia adalah izhar. Contoh, nun mati bertemu dengan ha. Ha ini adalah huruf halqi, maka dibaca jelas. Watan, contoh bacaannya, kita lihat kat sini, watan hituna. Watan hituna dibaca dengan bacaan jelas. Watan hituna. Jangan baca watan hitu. Watan hitu, salah. Walaupun dia bunyi dengung, tetapi dia tidak mendengungkan. Jangan dengung. Watan hituna min hakim. Aliman hakima. Aliman hakima. Ini hukum-hukum izhar. Contoh, huruf kha. Wal mun khaniqatu. Wal mun, kat sini dibaca jelas. Jangan wal mun ataupun terlewat wal mun. Dengung pula dia, tak boleh. Wal mun khaniqatu faman khafa.
latifan khabira, an'amta, man amila, sami'an, alima. Begitulah seterusnya sekiranya berjumpa dengan huruf-huruf halqi tadi. Sekiranya berjumpa dengan huruf-huruf halqi. Ya, ini huruf yang 6 tadi. Ya, ini huruf kha, ghain, ha, ain, hamzah ataupun huruf ha. Okey, itu yang pertama. Okey, sekarang ni dia soalan. Okey, kita lihat kepada buku kita. Di dalam buku kita, contohlah dia bagi. Okey. Izhar nun sakinah juga berlaku pada huruf pembukaan surah. Ada 2 tempat sahaja. Bacaan ini berlaku ketika wasal pada 2 tempat sahaja. Pada 2 tempat sahaja. Contoh, kalau kita membaca Yasin, biasanya kita tak akan baca Yasin terus sambung lah. Contoh, okey. Kalau anda kata biasa kita baca Yasin begini, Yasin, kita berhentilah pada ra's ayat, pada kepala ayat ni, ayat yang pertama. Wal Qur'anil Hakim. Biasa kita baca begitu, ya. Tapi kalau ada kita nak sambung, contohlah nafas kita terlalu panjang ataupun kita nak sambung, maka dia mesti berhenti juga. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau anda kata kita nak sambung, sekiranya kita nak baca sebegitu. Tapi kalau kita tak baca, biasanya kita tak akan baca sebegitulah. Sebab kita ni nafas tak panjang yang pertama, dan yang kedua kita lebih selesa. Memang daripada kecil kita diajar untuk berhenti pada setiap kepala ayat, dan itu lebih afdal, lebih baik. Contoh bacaan yang kedua pun sama. Kalau kita nak sambung, nun wal qalami wa ma yasturun. Jangan baca nuwa. Kenapa kena wa? Salah ya. Walaupun nun sakinah bertemu waw, idgham ma'al gunnah, ustaz, nun sakinah bertemu waw, tapi ini bacaan nun sakinah mesti diwaqafkan kerana pada permulaan surah. Ada 2 tempat ni sahaja. Biasanya kita tak ada baca macam itulah. Kita akan baca nun, berhenti, ambil nafas, wal qalami wa ma yasturun. Biasa kita akan baca sebegitu. Ini untuk pengetahuan saja, sekiranya kita nak menyambungkan bacaan. Okey, ini bab yang pertama. Okey, jelas? Kalau ada tanwin jumpa sebegitu, maka dibaca jelas, jangan dengung. Dan nun tadi ada tanda waqaf. Okey, sekarang kita pergi kepada hukum kita, yakni bacaan mad izhar syafawi. Izhar syafawi. Okey, kalau kita lihat dalam buku kita, izhar syafawi, tadi izhar halqi, yang ni izhar syafawi. Izhar syafawi iaitu apabila mim sakinah bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain daripada ba dan mim. Tadi izhar halqi, yakni izhar yang berlaku pada rongga kerongkongan kita, dan dia melibatkan nun sakinah dan tanwin. Tetapi kalau kita pergi kepada izhar syafawi, tadi izhar halqi, jika kita pergi kepada izhar syafawi, izhar syafawi. Apa maksud syafawi? Syafawi ni maksudnya adalah bibir. Huruf bibir. Okey. Izhar syafawi apabila, istilah dia, apabila mim sakinah. Apabila mim sakinah. Apa maksud mim sakinah? Yakni
mim yang mati. Mim yang mati, yang ada jelas matinya, bertemu dengan kesemua huruf hijaiyah. Maknanya ada 29 huruf, dia jumpa semua. Bertemu dengan kesemua huruf hijaiyah. Kecuali apa? Kecuali huruf mim dan ba. Kecuali huruf mim dan ba. Ini yang kita nak tekan di sini. Apabila mim sakinah, kalau kita tahu mim sakinah ni maksudnya mim yang mati, mim yang ada tanda mati, jelas matinya, bertemu dengan kesemua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Dia tak boleh jumpa dengan dua ni. Kalau jumpa dengan dua ni, dia tidak akan jadi izhar, dia akan jadi dengung. Dia akan jadi dengung, kecuali mim dan ba. Kecuali mim dan ba. Jangan jumpa dua ni. Dia boleh jumpa dengan kesemua huruf hijaiyah, boleh jumpa dengan kesemua huruf hijaiyah, kecuali apa? Kecuali mim dan ba. Boleh jumpa dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Itu bab yang pertama. Okey, baiklah, ini contoh. Kalau kita pergi kepada nota kita, okay, nampak dia tidak dibaca jelas. Contoh, dia tidak dibaca dengung. Wa aslamtu. Jangan baca lam tu, ataupun wa antum tub. Maka mim kalau ada tanda mati macam ni, jelas matinya, maka di sini memang dia sudah kena jelaskan. Al-amthal. Thumma yumitukum. Jangan dengung. Kenapa ada hukum mim mati dan nun mati? Kerana mim mati dan nun mati ni biasanya memang orang suka dengung. Kerana apa dengung? Kerana dia adalah huruf yang keluar pada rongga hidung. Jadi kita tidak dapat mengawal kalau tidak belajar. Dia akan dengung. Dia suka untuk dengung. Jadi kat sini ada hukum yang menjelaskan supaya jangan dengung kalau jumpa mim yang ada tanda mati jelas macam ni. Sama juga seperti hukum izhar tadi. Jangan baca jelas, jangan baca dengung. Sama juga. Kalau ada tanda mati, nun dan mim yang ada tanda mati, jangan dibaca dengung. Kesimpulan yang kita boleh buat di sini, jika ada dalam Al-Quran, ni apa, perhatianlah, perhatian. Jika jelas terdapat nun yang bertanda mati dan mim yang bertanda mati, ini kaedah simple sajalah. Ini satu teori ataupun satu formula. Bagaimana kita nak tahu, kadang-kadang kita tak ingat. Maka dijelaskan tanpa dengung, Tapi pastikan kena beli Al-Quran Malaysia lah, yang cetakan Malaysia. Jangan beli Indonesia ni semua dia buat tanda mati. Cuma kat sini kita dah bagi, ulama dah bagi panduan. Biasanya dia akan contoh, contoh kalau nun dibaca jelas tanpa dengung. Contoh, kalau ada mim mati, contoh mimnya contoh mim yang ada tanda mati betul, ataupun nun yang ada tanda mati, betul-betul ada tanda mati, maka di sini kita sudah kena jelaskan. Jangan dengung lagi, jangan
jangan dengung lagi. Contoh dalam Al-Quran, biasanya kita baca dalam Al-Quran, biasa ramai yang membuat kesalahan. Pada mula-mula surah Al-Baqarah saja sudah mula membuat kesalahan. Contoh, kalau kita lihat ayat yang pertama. Okey, kita lihat ayat yang pertama. Contoh, di sini sudah mula ada orang membuat kesalahan. Innal ladzina kafaru sawa'un. Nampak tanwin ni? Jangan baca tak mau. Jelas. Ya. Nampak tanwin 69. Ini bermaksud kena baca jelas. Alaihim, mim mati. Jangan dengung. Alaihim, biasa orang baca begitu, salah. Alaihim baru kat sini kalau tak ada tanda, biasanya dia akan standby lah. Biasa dengung sama ada ikhfa ataupun idgham. Hukumnya ini ikhfa, ya. Anzartahum am lam. Kat sini ada mim mati banyak. Mim mati. Kat sini jangan dengung. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada ayat yang seterusnya pun sama. Kadang-kadang orang terkeliru. Khatamallahu ala qulubihim. Mati. Jangan bihim. Jangan dengung. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun tanwin bari hadapan. Bentuknya sebegini. Kalau bentuk tanwin bari depan begini, automatik dia adalah izhar. Orang Melayu panggil tanwin 69 sebab dia macam huruf 6, nombor 6 dan nombor 9. Begitu. Maka jumpa tanwin macam ni kena jelas. Ya. Standby dengung. Tengok. Sebab ada yang tak ada tanda mati, dia idgham bila gunnah, dia tak dengung. Itu kena nanti kita belajar. Okey, baiklah. Okey, sekarang kita pergi kepada nota kita. Ini bab izhar halqi dan izhar syafawi. Kalau izhar halqi, nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf halqi lah. Huruf halqi bermula daripada bawah, ha, hamzah. Di tengah-tengah bahagian yang boleh menyempit, ha, ain. Di atas bahagian anak tekak, bunyi macam berkahak, orang nak buang kahak tu, kha, wa. Ada 6. Kalau jumpa begini, maka dijelaskan. Dan apabila mim sakinah, mim mati tol bertemu dengan kesemua huruf hijaiyah, dia boleh berjumpa dengan kesemua huruf kecuali mim dan ba. Kalau jumpa mim dan ba, dia tidak boleh jelas, dia kena dengung. Okey, ini 2 bab, izhar halqi dan izhar syafawi. Sekarang kita pergi kepada satu lagi bab yang dipanggil dengan nama izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Okey, apakah yang disebut dengan nama izhar mutlaq? Kita pergi kepada nota kita. Okey. Apakah yang disebut dengan nama izhar mutlaq? Izhar mutlaq apabila nun sakinah bertemu dengan huruf-huruf idgham dalam satu perkataan. Apabila nun sakinah, dia bukan tanwin, dia nun sakinah, bertemu dengan huruf-huruf idgham dalam satu perkataan, maka nun sakinah tersebut hendaklah dizahirkan, dijelaskan sebutannya. Hukum ini hanya berlaku pada 4 perkataan sahaja dalam Al-Quran. Dalam banyak-banyak ayat Al-Quran, hanya ada 4 sahaja. Dan kita sedia maklum, clue dia apa? Clue dia nun tadi mesti ada tanda mati. Kalau nun tak ada tanda mati, automatik dia kena jelas. Okey, senang sahaja.
Okey, kita pergi kepada nota kita. Izhar mutlak. Apa maksud izhar mutlak? Yakni menjelaskan. Menjelaskan, bila nama izhar saja automatik dia je jelas. Menjelaskan nun sakinah. Bila kata menjelaskan, tidak dibaca dengunglah, tidak dibaca dengung. Tidak dibaca dengung. Okey, tidak menjelaskan nun sakinah, yakni tidak dibaca dengung. Okey. Yang pertama sekali, bila menjelaskan nun sakinah tidak dibaca dengung, mestilah yang pertama sekali apabila nun sakinah tadi berjumpa dengan huruf idgham, ataupun disebut dengan nama berjumpa dengan huruf idgham bi gunnah. Berjumpa dengan huruf idgham bi gunnah. Apakah huruf-huruf idgham bi gunnah? Hurufnya ada 4 sahaja. Ya, waw, mim, nun. Daripada segi kaedah, cluenya apabila nun sakinah, nun mati berjumpa dengan 4 huruf. Ya, waw, mim, nun. Biasanya huruf-huruf ini berjumpa dalam satu kalimah sahaja. Berjumpa dalam satu kalimah sahaja. Sahaja. Dalam Al-Quran ada berapa? Dalam Al-Quran ada 4 tempat sahaja yang ada kaedah, ada idgham, ada izhar mutlak ini. Berjumpa dalam satu kalimah sahaja. Okey. Huruf-huruf ini contoh. Kalau kita lihat. Okey. Ini di antara contoh izhar mutlak. Okey. Contoh izhar mutlak. Kalau kita lihat contoh dunia, perkataan yang pertama, dunia. Nampak dunia. Kat sini dia sudah nun bertemu dengan ya. Nun tadi ada tanda mati tak? Ada. Bila ada tanda mati jangan risau. Clue kita bila ada tanda mati kena jelas. Fil hayatid dunya. Dunya. Jangan baca dunya, ataupun jangan baca dunia. Kalau sudah dunia itu Hindustan. Dunia, itu dunia Hindustan. Kalau Arab dia dunia, walaupun maknanya samalah dunia. Melayu pun sebut dunia. Ini perkataan Arab. Okey. Yang kedua, qinwanun, tal'iha qinwanun daniyah. Pun sama. Nun sakinah bertemu dengan huruf waw. Tapi nun tadi ada tanda mati. Ada tanda mati. Yang ni pun sama, ada tanda mati. Maka kena jelaskan. Qinwanun daniyah wa nakhilun sinwan. Nun tadi ada tanda mati. Assasa bunyanahu. Kat sini pun ada tanda mati. Clue dia, kalau ada nun yang ada tanda mati, jelas tanda mati macam mana? Tanda mati macam inilah. Maka ia perlu dibaca jelas. Perlu dibaca jelas. Okey? Itu sahaja. Ada soalan? Kalau tak ada, maka habislah bab kita pada izhar. 3 izhar ini dalam satu hari, yakni izhar halqi, izhar syafawi dan izhar mutlak. Okey, ada apa soalan?
Biasa clue dia senang sahaja. Kalau jumpa nun mati, kalau kita tengok dalam Al-Quran, kalau jumpa nun mati, biasanya dia akan dibaca jelas. Dibaca jelas. Jangan baca dengung. Jangan baca dengung. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini beroleh manfaat insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah nota ni semua saya akan bagi nanti selepas daripada kelas nanti insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.